Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita diberikan nikmat, kesempatan untuk kita sama-sama meneruskan majlis ilmu, membahaskan berkenaan akidah ahli sunnati wal jamaah berdasarkan karangan Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, yang mana kita membahaskan berkenaan dengan dan semasih lagi kita ada berbaki sedikit penjelasan tentang topik ketaatan terhadap pemimpin, ta'atul a'immati wal umara wa man'ul khuruj alaihim. Jadi ketaatan terhadap pemimpin atau pemerintah serta larangan memberontak terhadap mereka. Dan kita dah bahaskan sebelum ini, ketaatan kepada pemimpin itu di sisi ahli sunnati wal jamaah ianya terbahagi kepada dua. Ketaatan terhadap perkara yang ma'ruf, dan perkara yang ma'ruf itu termasuk perkara yang wajib, perkara yang dituntut, dan perkara yang diharuskan, ma'ruf. Maknanya bila Nabi SAW sebutkan innamat ta'atu fil ma'ruf, hanya sahaja ketaatan itu, yakni ketaatan terhadap pemimpin itu pada perkara yang ma'ruf. Apa maksud ma'ruf tu? Ma'ruf itu maknanya perkara yang wajib. Maknanya kalau pemerintah memerintahkan kita supaya solat, maka wajiblah taat. Pemerintah memerintahkan kita supaya menjaga agama, menutup aurat, maka wajib. Pemerintah memerintahkan kita untuk mengagungkan Al-Quran misalnya, maka wajib. Pemerintah memerintahkan kita supaya melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang Muslim, maka itu perkara yang wajib. Maknanya ketaatan kita itu kerana ianya adalah perintah pemerintah itu tidak bertentangan dan ianya perintah yang wajib. Dan termasuk ma'ruf juga adalah perkara yang mustahab, perkara yang digalakkan, perkara yang sunat. Kita sebut dalam istilah fiqh sunat atau mustahab, yang digalakkan. Termasuk perkara yang perkara yang ma'ruf juga ialah perkara yang harus. Perkara yang harus. Seperti kita mengikut undang-undang jalan raya, itu harus. Masuk dalam keharusan. Dan kadang-kadang dalam keadaan tertentu boleh jadi ianya wajib. Maknanya wajib ke atas kita untuk menjaga keselamatan dan juga menjaga melindungi diri kita daripada kemudaratan. Wajib mentaati perintah tersebut. Tetapi tidak samalah perintah untuk mengerjakan salat Jumaat
dengan uh, apa dia ikut lampu traffic light, itu sudah tentulah tidak sama dari sudut perintah. Itu adalah bezanya perintah syarak, perintah syariat dan perintah yang berbentuk duniawi, bentuk maslahat duniawi. Tetapi ala kulli hal, apa yang diperintahkan itu selagi mana masuk dalam ruang lingkup ma'ruf, maka wajib kita mentaati. Dan sebab itulah Imam Al-Muzani mengikat ketaatan terhadap pemerintah itu dengan apa yang Allah Ta'ala redha. Wa ta'atu li ulil amri fima kana indallahi azza wa jalla mardiyah. Taat kepada pemerintah ulil amri dalam apa yang di sisi Allah ianya diredai, dan menjauhi ma kana indallahi muskhita wajtinabu ma kana indallahi muskhitan, dan menjauhi apa yang di sisi Allah ianya dimurkai. Maknanya kita dah bincang sebelum ini, ketaatan terhadap pemerintah itu terikat dengan ketaatan terhadap Allah dan Rasul. Maknanya taat itu dia bukan mutlak, dia taat yang muqayyad, ketaatan yang terikat. Apa maksud ketaatan yang terikat? Ketaatan yang terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dan kita dah bacakan dalil dalam surah An-Nisa, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di kalangan kamu, pemerintah di kalangan kamu. Dan tidak diulang lafaz at-ta'ah ataupun wa ati'u itu kepada pemerintah. Kerana apa? Kerana asal ketaatan yang mutlak itu adalah pada Allah dan Rasul, dan pemerintah mengikuti ketaatan terhadap Allah dan Rasul. Jadi ketaatan kita terhadap pemerintah itu bukanlah ketaatan yang mutlak, ketaatan yang diikuti pada ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Kita taat kepada pemerintah tu bukan kerana dia pemerintah, bukan kerana dia pemimpin yang kita sukai, bukan kerana dia parti politik kita, bukan kerana dia geng kita, bukan kerana dia kawan kita, bukan kerana dia adik-beradik kita, bukan, tetapi kerana ta'atan lillahi war rasul, kerana taat kepada Allah dan Rasul. Ini kita kena tegaskan. Tetapi malangnya bila masuk sebahagian umat Islam ini masuk terjebak di dalam politik kepartian, atau yang disebut oleh para ulama at-tahazzub ataupun al-hizbiyah, fanatik terhadap kelompok, ketaksuban terhadap kepartian, maka itu yang menyebabkan ramai di kalangan manusia hari ini yang mereka buta dalam mentaati seseorang ataupun sesuatu golongan, dan mereka menjadilah seperti golongan yang berpecah belah, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun, yakni menjadilah mereka itu seperti orang-orang musyrikin yang berpecah belah, yang memecah belahkan agama mereka dan menjadi kelompok-kelompok yang tertentu, dan setiap daripada kelompok itu berbangga-bangga dengan kelompok apa yang mereka ada masing-masing, macam-macam fanatik, dan juga fanatik kepada kabilah, taksub kepada kabilah, macam itulah dah jadi hizbiyah. Hizbiyah itu ketaksuban terhadap kelompok, fanatik terhadap kelompok dan kumpulan. Jadi itu adalah perbezaan. Kita ahli sunnati wal jamaah, kita mentaati pemerintah kerana bukan dia tu sebab dia parti kita ke, dia pemimpin kesayangan kita, tak, tetapi kerana Allah Ta'ala dan Rasul perintah. Habis, settle. Tak ada bergaduh dah. Tak ada dah nak kata nak gaduh, nak guling, nak gaduh, nak cari salah orang tu, nak gaduh, nak itu sistem demokrasi yang bobrok hari ini macam itulah. Itu sebablah tak pernah akan wujud kerajaan yang stabil. Sebab
ada pembangkang. Pembangkang ni kerja dia cari kesalahan. Sebenarnya pembangkang tu fungsi yang sebenarnya, kalau kita tengok dari sudut yang lebih positif, pembangkang tu hanyalah tujuannya untuk check and balance, untuk semak dan imbang, untuk mengkritik dasar-dasar kerajaan yang mungkin ada kezaliman atau berat sebelah dan sebagainya. Itu tujuan pembangkang. Bukan pembangkang ni kerja dia memfitnah, nak mencipta persepsi buruk terhadap pemerintah, nak menggulingkan pemerintah. Itu silap, itu salah guna kuasa. Itu kita kena faham dalam sistem demokrasi itu. Sebenarnya yang jadi ketidakstabilan tu bila sentimen-sentimen kepartian melebihi kepentingan negara dan sebagainya itu diletak tepi. Lalu mereka pun bergaduh lah sama mereka, dan yang menjadi mangsa adalah rakyat. Jadi itu kalau kita bincang, kita kompromi dengan sistem yang ada. Kalau kita tolak terus, memang kita tak bincang lah. Cuma sebagai ahli sunnati wal jamaah, kita berhadapan dengan situasi dan keadaan di dalam negara kita ni, maka keseimbangan dan kestabilan dalam negara itu bergantung juga pada sikap kedua-dua pihak, pemerintah dan rakyat. Kita nak jadi rakyat-rakyat yang bijak, rakyat yang ada ilmu pengetahuan, yang tidak mudah untuk ditipu, dan dalam masa yang sama tidak juga cepat memberontak ataupun tidak mudah sangat orang termakan persepsi dan juga propaganda pihak tertentu ataupun parti politik tertentu. Kita bebas, maknanya tidak perlu kita ni menjadi seperti lembu yang dicucuk hidung. Maknanya ditarik orang ni, kita ikut saja. Tak, kita ada prinsip kita. Baik, jadi itu ketaatan dalam jenis pertama. Taat dalam perkara ma'ruf itu wajib. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Yang kedua adalah ketaatan pada perkara yang bukan ma'ruf, yakni perkara maksiat, maka itu dilarang. La ta'ata fi makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk pada perkara yang bermaksiatnya kepada pencipta, pada Allah, pada Tuhan. Maknanya jika pemerintah itu memerintahkan melakukan maksiat, maka tidak boleh kita taat. Tak boleh kita taat. Kan, misalnya nak dekat Christmas ni, sekarang ni mungkin tak ada lagi, mungkin na'udzubillah min zalik, tapi katakan ada golongan-golongan yang jahil menjadi pemerintah, dia kata orang Islam pun kena sambut Christmas. Wajib ke taat? Tak wajib. Wajib ingkar. Jadi kata inilah membawa kepada perpaduan dan sebagainya. Kita tak boleh taat. Kita tak boleh taat. Tapi macam mana nak ingkar? Adakah ingkar dengan cara pergi buat mudarat lagi, pergi bom tempat orang Kristian ataupun orang buat sambut Christmas? Boleh ke? Haram. Tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran. Seperti yang dilakukan oleh golongan Daesh ataupun golongan ISIS atau Daesh, Khawarij. Mereka bila tak puas hati dengan maksiat yang ada dalam pemerintah atau dalam negara, maka mereka membuat kemungkaran lagi. Mereka nak mengubah kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih, atau kemungkaran yang sama, tak boleh, haram. Maknanya contoh kan, orang Islam haram untuk menyambut sambutan kufar, perayaan kufar. Orang Islam tak boleh sambut, tak boleh ucap tahniah pun, haram. Dengan ijma', dengan kesepakatan ulama dalam empat mazhab, tak boleh. Ucap Merry Christmas pun tak boleh. Ucap happy sekian-sekian pun tak boleh. Wishing tak boleh. Tak boleh. Kan? Jadi katakan ada seorang jahil jadi pemerintah, kemudian dia kata rakyat kena cakap.
diwajibkan. Atau dalam situasi kita sekarang ni dapat cuti kan, tapi kita ambil lah cuti tapi kita tak payah sambut sebab kita ada prinsip. Kita sebagai as a Muslim, kita sebagai Muslim kita tak boleh menyambut perayaan-perayaan yang bukan disyariatkan dalam agama kita. Kerana itu ada larangan daripada Nabi SAW, para sahabat, ijma' yang dinukilkan oleh para ulama. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, man bana bi biladil a'ajim wa sana'a nairuzahum wa mahrajanahum husyira ma'ahum yaumal qiyamah atau kama qala. Disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, barang siapa yang berada di negara ataupun negeri yang adanya orang-orang a'ajim, ini orang-orang Ajim ni lebih pada bukan Arab, orang bukan Islam, yang ada sama ada orang bukan Islam tu duduk dalam negara mereka atau mereka berada di dalam negara orang bukan Islam, lalu dia menyambut wasana'a nairuzahum mahrajanahum, yakni perayaan Nairuz, ini perayaan bangsa Parsi, dan perayaan-perayaan sambutan-sambutan mereka. Wa mata ala dhalik, dan dia mati dalam keadaan tersebut, husyira ma'ahum yaumal qiyamah, dia akan dihimpunkan bersama dengan golongan tersebut di hari kiamat kelak. Maknanya ini adalah satu ancaman keras daripada sahabat Nabi, yang mustahil Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma mengucapkan ancaman tersebut berdasarkan pendapat beliau semata-mata. Sudah tentulah ianya diambil daripada Nabi SAW. Sebab itu kata para ulama, athar itu adalah sahih, dan athar itu mauquf dari sudut sanadnya tetapi marfu' dari sudut hukumnya. Maksudnya marfu' dari sudut hukumnya maknanya Nabi SAW yang sampaikan kepada sahabat. Jadi sahabat sampaikan kepada kita, maknanya kalau orang itu dia menyambut mana-mana perayaan orang bukan Islam, perayaan kufar, perayaan tak kira perayaan apa yang bukan perayaan Aidilfitri, Aidul Adha, dan dia mati dalam keadaan tersebut, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan golongan itu. Na'udzubillah min dzalik. Nakkah kita dibangkitkan dengan orang yang sembah salib? Nakkah kita dibangkitkan bersama dengan orang yang menyembah berhala? Sampai kita sanggup tergamak untuk mengucapkan selamat kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi sebab itu kita kata tak boleh. Maknanya kalau dia beza, kalau pemerintah suruh memang confirm lah tak boleh buat. Kalau pemerintah buat, misalnya menteri dia pergi sambut, lagi maknanya tak ada, maknanya lagilah kita tak boleh ikut. Kalau dia perintah pun, dia suruh kita sambut pun kita tak boleh ikut, apatah lagi kalau dia buat, dia tak suruh, lagilah tak payah ikut. Itu maksud dia. Tetapi kita kena faham situasi keadaan kita hari ini, golongan-golongan liberal, golongan-golongan yang memusuhi agama, mereka akan cuba menormalisasikan benda tersebut. Ini kita kena hati-hati. Mereka akan normalisasikan sambutan perayaan-perayaan ini, mereka akan nampakkan menteri-menteri ini semua happy, semua wishing dan sebagainya, kemudian rakyat pun akan terikut. Memang dia tak suruh kan, tapi normalisasi. Media-media pun media akan menyatakan inilah perpaduan, inilah kemudian diletakkan gambar raja, gambar sultan dan sebagainya, sultan pun sambut. Jadi itu mungkar. Kita tak boleh ikut dan kita kena ingkar. Kita kena ingkar. Mana ingkar ni maknanya kita tak setuju. Tak setuju. Balik kepada usul mengubah kemungkaran, maknanya balik pada 3. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bi lisani. Kalau dia tak mampu, ubahlah dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa bi qalbi.
Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Ubah dengan hati maknanya membenci. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Jadi kita kena hati-hati kerana golongan-golongan itu mereka akan membuat perkara tersebut sebagai bentuk membiasakan, normalisasi. Kan, normalisasi maksiat. Jadi kalau pemerintah ataupun pemimpin melakukan, maka tak wajib kita ikut, bahkan kita diperintahkan untuk menyelisihinya. Dalam masa yang sama, kita tidak mencabut ketaatan kita dalam perkara yang makruf. Itu kena faham. Bukan makna bila dia buat satu maksiat, terus kita tak taat semua. Itu khawarij. Khawarij kalau pemimpin tu buat satu maksiat, terus kafir. Tak wajib taat semua. Ahli sunnah bukan macam tu. Kan? Walaupun dia memang secara zahirnya ada perkara-perkara yang dia buat tu mungkin menunjukkan pelakunya itu boleh jatuh kafir. Kufran bawaha. Jatuh kufur yang jelas. Menyambut perayaan kaum musyrikin tidak sampai jatuh kufur, dia dosa besar. Dia ucap wishing kan, dia selamat atau tahniah tu dosa besar, haram. Dia tak sampai jatuh kufur. Kalau dia meredai kekufuran, dia mengakui kekufuran, itu kufur lah. Cuma kat situ masalahnya, kita orang awam, dan ramai orang awam ni, ramai jahil, nak jatuh hukum kafir tu bukan kita. Hati-hati kerana ada orang yang dia cepat, bila dia tengok sikit pemerintah buat maksiat sikit ataupun benda yang dia rasa macam ni kufur ni, dia terus jatuhkan kufur. Tak boleh. Hati-hati. Baik. Jadi itu dua bentuk ketaatan. Maknanya kita hanya taat pada perkara makruf. La ta'ata fi makhluqin fi maksiatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Yang pertama, taat hanya pada perkara makruf. Yang kedua, la ta'ata fi makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada perkara maksiat terhadap pencipta, terhadap Allah. Baik. Wa tarkul khuruj 'inda ta'addihim wa jawrihim wa taubatu ila Allah azza wa jalla kama ya'tifu bihim ala ra'iyatihim. Maknanya di sini larangan dan meninggalkan, ahli sunnah meninggalkan perbuatan memberontak. Al-khuruj di sini maknanya keluar memberontak. Di saat kezaliman dan sikap melampaui batas yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Dan dalil-dalil yang melarang perbuatan memberontak kepada pemerintah ini sangat banyak. Sangat banyak. Dan antaranya hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi SAW bersabda, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaih. Sebaik-baik pemimpin kamu adalah siapa yang kamu menyintai mereka. Tuhibbunahum. Sebaik-baik pemimpin kamu, imam kamu, pemerintah kamu adalah yang kamu cintai mereka. Wa yuhibbunakum, dan mereka menyintai kamu. Mereka mengasihi kamu. Itu sebaik-baik pemimpin. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim, dan mereka pemimpin itu berdoa kepada kamu dan kamu juga mendoakan mereka dengan kebaikan. Itu ciri-ciri pemimpin yang baik adalah pemimpin yang disayangi oleh rakyat, yang disayangi oleh masyarakat, dan mereka juga menyintai dan mengasihani rakyat mereka. Dan mereka mendoakan kepada rakyat mereka
dan rakyat mereka juga mendoakan kepada mereka. Itu ciri-ciri pemimpin yang baik. Sebaik-baik pemimpin. Wa syiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum. Sebaliknya, seburuk-buruk pemimpin di kalangan kamu adalah orang yang kamu membenci mereka. Dan mereka juga membenci kamu. Seburuk-buruk pemerintah, seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin yang membenci rakyatnya. Dan rakyatnya juga membenci pemimpin tersebut. Itu seburuk-buruk syiraru a'immatikum. Seburuk-buruk pemimpin. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Mereka, kamu melaknat mereka dan mereka juga melaknat kamu. Melaknat ni maknanya bukan sebatas melaknat laknat Allah kepada kamu, bukan. Melaknat juga umum maknanya mencela. Pemimpin tu cela rakyat dan rakyat pun cela pemimpin. Masing-masing duk cela. Itu ciri-ciri pemimpin yang buruk. Syiraru a'immatikum. Na'udzubillah. Qila ya Rasulullah afala nunabidhuhum bisayf. Dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah boleh kami memerangi mereka itu dengan pedang? Memerangi pemimpin yang jahat atau pemimpin yang buruk itu dengan pedang? Boleh tak? Sahabat tanya ni. Dah orang tak suka kan, dah rakyat tak suka. Boleh tak kami nak memberontak dengan pedang? Dengan senjata. Maksud di sayf tu dengan senjata. Faqala la, kata Nabi SAW, tidak. La maknanya tak boleh. Ma aqamu fikumus salah, selagi mana mereka itu mendirikan solat. Ma aqamu fikumus salah, selagi mana mereka menegakkan di kalangan kamu itu solat, tak boleh kamu keluar merontak maksudnya. Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu faqrahu 'amalahu wa la tanza'u yadan min ta'atin. Apabila kamu melihat sesuatu perkara atau sesuatu urusan daripada pemerintah-pemerintah kamu yang kamu tak suka, yang kamu benci, meluat, tak suka, fakrahu amalahu, maka bencilah amalannya, bencilah perbuatannya. Wala tanzi'u yadan min ta'atin, dan jangan kamu cabut tangan kamu daripada ketaatan. Ini hadis sahih, hadis dalam Sahih Muslim. Maknanya kalau kita tak suka dekat pemimpin itu, pemerintah kita, kita berhak untuk tak suka. Lebih-lebih lagi kalau dia buat benda maksiat atau dia buat benda mungkar. Jadi Nabi menjawab itu berdasarkan tabiat. Mana ada orang yang dia suka benda yang secara fitrahnya benda itu memang mungkar, benda itu memang tidak baik, benda maksiat, berlawanan dengan fitrah, berlawanan dengan syariat, berlawanan dengan akal. Jadi Nabi bagi tahu sallallahu alaihi wasallam, wa idza ra'aitum min ulatikum syai'an takrahunahu, kalau kamu melihat sesuatu yang kamu tidak suka daripada pemimpin-pemimpin kamu, fakrahu amalah, bencilah perbuatannya. Bencilah perbuatannya, perbuatan maksiatnya atau benda yang kamu tak suka tu. Wala tanzi'u yadan min ta'atin, dan jangan kamu cabutkan ketaatan. Jangan kamu cabut tangan kamu daripada ketaatan terhadapnya. Ini hadis yang menjadi asas pegangan ahli sunnati wal jamaah, iaitu larangan kita memberontak dan memerangi pemerintah selagi mana mereka mendirikan solat. Mendirikan solat tu, kita tengok dia dirikan solat, maknanya macam sekarang ni, dia dirikan solat maknanya orang tahu dia mendirikan solat. Solat ditegakkan, dia mendirikan solat, maknanya dia masih Islam. Dan ada pun lebih daripada itu, dia solat tu khusyuk ke, dia solat tu betul ke, dia solat jemaah ke, dia solat
betul ke solat Jumaat saja ke, itu bukan tanggungjawab kita. Yang penting dia solat. Yang penting dia solat. Kita jangan mandai-mandai kita tomah tu dia solat tu tak khusyuk tu, dia solat tu munafik tu ni tak, bukan. Nahnu nahkumu bizawahiri wallahu yatawalla sarairi. Kita hanya hukum pada zahir. Maknanya kita nampak pemimpin kita itu solat jemaah, solat Jumaat, solat, dia dirikan solat, maka Islam lah. Ada pun urusan dia dengan Allah Ta'ala, bersendiriannya dia dengan Allah Ta'ala, itu bukan tanggungjawab kita. Jadi itu maknanya bila Nabi kata, bila sahabat tanya afala nunabidhum bisayf, adakah kami boleh untuk kami menentang, memerangi pemerintah itu dengan pedang? Nabi kata la ma aqamu fikumus salah, selagi mana mereka mendirikan salat. Selagi mana mereka mendirikan salat. Dan maksud selagi mana mereka mendirikan salat itu, para ulama menjelaskan, maknanya selagi mana mereka Islam. Kerana salat itu adalah ibadah yang paling zahir dan ibadah asas yang menunjukkan Islam seseorang. Pembeza antara Islam dan kekufuran adalah solat. Barang siapa meninggalkan solat, maka dia kafir. Jadi sebab itulah solat itu menjadi indikasi ataupun indikator untuk menentukan keislaman seseorang. Sebab itu Nabi kata ma aqamu fikumus solah, tak boleh kita perang. Tak boleh kita memberontak dengan senjata. Baik. Dan kalau ada benda yang maksiat yang pemerintah itu buat, apa kita nak buat? Kita ikut kapasiti kita lah. Kalau kita mampu, kita mempunyai kedudukan misalnya, atau kita ni adik-beradik pemimpin tu ke, ataupun penasihat ke, memang dilantik untuk jadi penasihat, maka wajib kita mengubah kemungkaran itu dengan tangan dan lisan. Kalau dah dilantik menjadi penasihat diraja contohnya, kena nasihat lah, bukan bodek. Kan? Kena bagi tahu lah benda yang betul. Dia dilantik menjadi penasihat menteri, kena bagi benda yang betul lah, nasihat. Bukan dia mengiyakan kemungkaran. Kalau dia ada kedudukan dalam masyarakat, maka wajib untuk menegur pemerintah itu bertentangan mata, berhadapan. Tetapi kalau dia tidak mampu, maka ubah dengan lisan dan tidak membawa kepada fitnah, tidak menghasut rakyat yang lain untuk memberontak atau membenci pemerintah. Itu bukan ciri-ciri ahli sunnah. Kalau pemerintah itu mengucapkan perkataan-perkataan atau perkara-perkara yang batil secara langsung ataupun secara terbuka, boleh tak kita tegur secara terbuka? Boleh. Tetapi dengan khitab yang baik, dengan ucapan yang baik. Misalnya pemerintah mengungkapkan perkataan, lalu disebarkan perkataan itu di media-media massa, di Facebook, di Twitter, di YouTube, Twitter apa semua, TikTok apa semua, tersebar kenyataan pemerintah itu yang kita tahu dia adalah mungkar. Perkataan itu mungkar. Maka adakah kita perlu berdiam diri? Wajib untuk mengingkari kemungkaran tersebut yang telah disebarkan. Boleh tak rakyat dia tulis surat ataupun surat terbuka ke, ataupun dia tulis status ke untuk membantah kemungkaran tersebut? Harus. Tetapi dengan syarat tidak menggunakan perkataan yang kesat atau perkataan yang keji. Sebab Allah Ta'ala perintahkan dalam Quran, idhaba ila fir'aun fa innahu tagha. Idhab ila fir'aun fa innahu tagha. Idhaba ila fir'aun fa innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk pergi berdakwah kepada Fir'aun yang merupakan pemerintah yang zalim dan kufur dan kafir. Raja yang zalim dan raja yang kafir, bukan zalim saja, maknanya maha zalim. Fir'aun mengaku Tuhan,
Tetapi still Allah perintahkan Nabi Musa dan Harun untuk berkata dengan perkataan yang lemah lembut. Wa qula lahu qawlan layyinan. Berkatalah kamu berdua kepadanya, kepada Firaun, dengan perkataan yang lemah lembut. Perkataan yang baik. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Moga-moga dia mengambil pengajaran dan takutkan Allah. Maknanya, boleh tak kita tulis surat terbuka kepada pemerintah tanpa kita menjatuhkan kredibiliti dia, menghasut orang lain untuk membenci dia, tetapi kita straight to the point lah. Apa yang dia cakap mungkar tu kita tegur lah. Mungkaran mungkar. Kan? Sama macam mengkritik atau memberi cadangan. Kalau mengkritik, kritikan dengan kritikan yang membina. Sebagai rakyat misalnya kita tak puas hati dengan dasar yang ditetapkan oleh misalnya kementerian, menteri tertentu misalnya, yang membebankan rakyat, kita pun tulis surat terbuka misalnya dengan cadangan-cadangan. Bukan kita nak menjatuhkan dia ataupun kita nak memaki hamun dia, bukan. Atau kita troll dia, kita buat meme ke apa, troll ke apa benda yang buat gambar-gambar, edit ke, jadikan dia bahan senda gurau ataupun orang panggil zaman sekarang ni apa, troll kan, troll lah, menyindir dan sebagainya. Bukan. Itu bukan manhaj ahli sunnah. Kita buat, ambil gambar dia, kita edit gambar dia ke apa, bukan. Itu bukan cara ahli sunnah. Kita straight to the point. Kalau kita tak puas hati tu, sama ada kita hantar surat, kalau dia berbentuk peribadi, hantar surat email kat dia, ataupun kalau dia dah keluar kenyataan atau buat perkara yang mungkar tu secara terang-terangan, misalnya dia ucapkan perkataan-perkataan yang mungkar misalnya, jadi boleh tak ada ahli ilmu ataupun rakyat biasa yang tahu benda tu mungkar untuk menegur secara terbuka. Misalnya membuat surat terbuka kan, selalunya orang buat surat terbuka ataupun status Facebook ke, boleh untuk memberi peringatan. Tetapi bukan dengan nada untuk menjatuhkan ataupun nada dengan yang apa, tahrid ilal fitan, ini orang panggil menyeru dan menggalakkan kepada fitnah, mendorong kepada fitnah, misalnya menghasut dan sebagainya, itu haram. Tak boleh. Baik. Dan sebab larangan Nabi SAW untuk memberontak kepada pemerintah ini, walaupun pemerintah itu zalim, adalah kerana adanya mafsadah yang besar yang akan berlaku jika perbuatan memberontak kepada pemerintah itu tidak ditutup, maka akan berlaku kemudaratan yang besar. Antaranya adalah apa yang paling bahaya? Iraqatud dima, akan menumpahkan darah dan akan ihlakil amwal, akan memusnahkan harta benda, wa dhaya'id din, dan akan menghilangkan juga agama, wa dhahabul amn, dan akan menghilangkan keamanan, kestabilan. Maka tidak akan dapat kalau rakyat asyik memberontak saja, asyik keluar demonstrasi, buat pemberontakan, senjata ke ataupun demonstrasi ke, hari-hari ada demonstrasi, kacau orang nak jalan, orang nak lalu, orang nak bekerja, orang nak balik kerja pun kacau, jalan kena tutup kan, misalnya. Kemudian dia pergi buat pula apa, dia tunjuk perasaan, bergaduh dengan polis pula, kemudian tak aman jalan tu pula, tutup jalan lagi, orang nak pergi cari rezeki dia tutup jalan, kacau. Orang nak pergi ibadat pun tak boleh. Dan akan jadilah keadaan yang fauda, chaos, akan jadilah keadaan yang huru-hara, kacau bilau bila kita tidak menutup pintu tersebut. Sebab tu Nabi SAW rahmat kepada umat dia. Nabi tahu kalau memberontak ini akan tidak ditutup, tidak dilarang, maknanya akan berlakulah fauda, chaos. Akan berlakulah huru-hara, kacau bilau, tidak stabil. Contoh-contoh kita dah sebut sebelum ini, di negara-negara Arab yang bergolak, berlaku Arab Spring dulu, sampai sekarang tidak aman. Nak cari kestabilan tu susah. Lebanon tu
Lubnan kan, yang berjiran dengan Syria. Sampai sekarang dah muflis. Dah Arab, Libya dan sebagainya, kawasan-kawasan Arab yang Tunisia dan sebagainya pun maknanya susah balik nak cover bila dah berlaku perang, bila dah berlaku pemberontakan, demonstrasi yang membunuh orang dan sebagainya. Ni memang susah. Sebab tu kita kena jaga keamanan ini. Kena bersyukur kepada Allah. Dan jangan kita menjadi ejen-ejen yang membawa kepada fitnah, yang menyeru kepada pemberontakan. Bukan kita nak suruh menjadi penjilat pemerintah ataupun pentaksub pemerintah ataupun taksub pemimpin, bukan. Cuma kita menjalankan hak kita sebagai rakyat, dan kita menjalankan hak kita yang Allah Ta'ala dan Rasul dah perintahkan. Inilah maknanya larangan memberontak. Baik. Sama juga perkataan sahabat sangat banyak. Perkataan sahabat yang melarang perbuatan memberontak kepada pemerintah yang zalim. Antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bila ada rakyat ataupun masyarakat ketika itu di zaman pemerintahan Al-Walid bin Uqbah, yang menjadi gubernur ketika itu, maka datang beberapa orang mengadu dekat Abdullah bin Mas'ud, kata ni pemimpin ni tak bagus, gini, zalim dan sebagainya. Lalu apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Abdullah bin Mas'ud kata, isbiru fa inna jawra imamin 50 aman khairun min haraji syahr. Bersabarlah kalian, sesungguhnya kezaliman pemimpin selama 50 tahun itu lebih baik berbanding pembunuhan yang berlaku selama sebulan. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Dan kata Imam Al-Hafiz Al-Iraqi rahimahullah, akhrajahu At-Tabarani bi isnadin la ba'sa bihi. Maknanya di sanad dia itu hasan lah. Sanadnya hasan. Maknanya Ibnu Mas'ud kata apa? Isbiru, sabarlah kalian. Fa inna jawra imamin 50 aman khairun min haraji syahrin. Atau syahr. Bersabarlah kalian, kerana sesungguhnya kezaliman pemerintah selama 50 tahun itu lebih baik berbanding pembunuhan yang berlaku dalam tempoh sebulan. Itu maksud dia. Sama juga ketika adanya pemerintahan gubernur Iraq yang zalim, Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi, yang banyak menzalimi orang, membunuh orang dan sebagainya. Anas bin Malik radhiyallahu an, ada orang mai jumpa dia, kata ni Hajjaj ni zalim sangat. Kita ni, zaman kita ni, pemerintah kita ni, kita nak kata zalim tu, dia tak ada lah sampai macam zaman dulu-dulu yang main bunuh orang tak tentu pasal ni. Dia zalim, dia ada zalim wajah lain. Tapi kita kena bersyukur lah, tak ada kata macam dulu. Dia tak puas hati sikit, dia main bunuh terus. Dia pancung terus. Dia tuduh sesuatu, dia buat fitnah dan sebagainya. Kezaliman tu tetap ada, tetapi tak macam dulu. Tetapi ialah mungkin lebih teruk, dan mungkin ada juga dari satu sisi, mungkin wallahu ta'ala alam, ada yang lagi kita minta lindung daripada perkara-perkara tersebut. Tetapi nak bagi tahu sahabat Nabi ni, bila orang main mengadu dekat mereka tentang kezaliman pemerintah, antaranya Anas bin Malik, dia kata apa? Sama macam Ibn Mas'ud, dia kata, isbiru, sabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Sabarlah kalian, sesungguhnya tidak datang kepada kalian zaman, masa, tempoh, melainkan zaman yang datang setelahnya itu lebih buruk daripada sebelumnya. Maknanya semakin kita ni jauh daripada zaman kenabian, makin syarru minhu.
Ini lafaz Anas bin Malik. Ada hadis yang sahih yang marfu', Nabi SAW pun sebut yang sama. Tidak ada satu zaman melainkan yang datang setelahnya itu lebih buruk berbanding dengan zaman sebelum. Apa kita kena buat? Sabar di atas sunnah, sabar di atas ketaatan, hatta talqaw rabbakum, sehinggalah kalian bertemu dengan Tuhan kamu. Sehinggalah kalian bertemu dengan Tuhan kalian. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Anas kata, aku mendengarnya daripada Nabi kalian. Maknanya, ni hadis lah. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dalam Kitabul Fitan. Imam Al-Bukhari letak, bab la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang zaman, melainkan datang setelahnya zaman yang berikutnya itu lebih buruk daripada sebelumnya. Jadi kita jangan expect lah kita nak dapat pemerintah yang lebih baik. Itu kebarangkalian dia adalah kurang. Kebarangkalian dia kurang. Maknanya kalau pemerintah sebelumnya itu buruk, maknanya pemerintah yang akan datang lebih buruk. Itu sifir yang kalau kita tengok dalam kacamata fitan. Fitan ni maknanya fitnah-fitnah. Sebab tu ulama-ulama hadis yang paling takut sekali dengan kezaliman pemerintah ni. Sebab itu mereka paling, kalau kita tengok ulama-ulama hadis lah yang paling melarikan diri daripada fitnah pemerintahan. Tak mau dekat dengan sultan, tak mau, sebab ada larangan. Tapi ulama zaman sekarang dia seronok lah. Dia nak apa? Macam-macam tujuan kan. Dekati pemerintah tu dengan tujuan-tujuan tertentu, nak dapat jawatan, nak dapat ini, nak dapat itu. Wallahul musta'an. Tapi sebab itu kalau kita baca hadis-hadis memang berat lah. Memang even imam 4 mazhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, semua lari daripada jawatan yang pemerintah nak tawarkan kat mereka. Jadi qadi, jadi mufti. Sufyan Ats-Tsauri lari. Abu Ja'far Al-Mansur khalifah waktu tu cari. Paksa dia jadi qadi, lari. Sebab tahu tanggungjawab dan kezaliman pemerintah tu. Padahal zaman tu khalifah negara Islam jalankan hukum syariat kot. Sekarang ni jalankan hukum syariat ke? Tak. Lagilah kena takut. Bukan seronok-seronok. Tara zaman Bani Abbasiyah yang menjalankan hukum syariat, menegakkan hudud, menegakkan hukum-hukum syarak, pun ulama ketika itu lari. Sebab mereka tahu ada kezaliman. Mereka tak mau jadi a'wanu zalamah. Mereka tak mau jadi apa? Pembantu-pembantu kezaliman. Mereka lari, takut fitnah. Walaupun tak nafikan ada ulama yang ambil juga jawatan tu. Sebab dia mampu. Itu lain cerita. Tetapi yang warak ni, ramai lari. 4 imam, 4 mazhab tu. Semua lari. Semua tolak jawatan. Tapi kita orang hari ni, kalau ulama tu ada jawatan, hebat. Confirm hebat. Sebab kita dididik macam tu. Kita dididik, ada jawatan tinggi, hebat. Allah redha, Allah suka. Kan tak semestinya dia dapat jawatan tu Allah redha. Ni kita kena berbetulkan pemahaman masyarakat ni. Terutama yang dah kena virus-virus hizbiyah ni, kepartian ni. Sebab dia dah dididik berjuang untuk dapat jawatan, untuk jadi kerajaan, kan? Dididik macam tu. Jadi bila dapat jawatan, dia kata ini tanda Allah sayang, tanda Allah redha. Salah. Siapa kata orang tu dapat jadi kerajaan Allah redha, Allah sayang? Orang tu dapat jawatan terus Allah redha, sayang? Tidak. Itu iradah kauniyah. Iradah kauniyah tidak menunjukkan keredaan atau mahabbah, kasih sayang Allah kepada seseorang. Yang menjadi berkait dengan kecintaan dan keredaan Allah ialah iradah syar'iyah, yakni tuntutan syarak, apa yang Allah perintahkan, yakni imam yang adil, keadilan pemerintah, ihsan pemerintah, amanah pemerintah, kejujuran pemerintah, itu yang diperintahkan, itu yang Allah redha. Bukan semata-mata dia dapat jawatan, semata-mata dia jadi kerajaan terus confirm Allah redha. Ini pemahaman yang kita perlu betulkan dalam masyarakat kita sebahagian ini.
Tu dia kata, tengok ni Allah reda kepada parti ni kerana walaupun kalah, hanya ada berapa kerusi, dapat jadi kerajaan juga. Allahu Akbar. Ini apa punya pemikiran, doktrin hulu, ekstrim. Keredaan Allah bergantung dengan orang tu jadi kerajaan. Bila jadi kerajaan Allah reda, bila tak jadi kerajaan Allah marah, Allah murka. Itu apa punya agama? Ni ada ni dalam pemikiran orang-orang politik ni. Sebab dia dah doktrin macam tu, orang-orang bawahan dia. Kita jangan jadi macam tu. Teruk lah. Macam tu susah. Tu yang jadi apabila dapat jawatan dia rasa seronok. Dia rasa bangga. Dia tak tahu apa. Nabi SAW kata apa? Innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Kamu ini terlampau rakus terhadap pemerintahan. Kalian terlampau rakus dan tamak haluba terhadap pemerintahan, dan ianya akan menjadi penyesalan pada hari kiamat kelak. Allahul musta'an. Na'udzu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Baik. Dia tak habis lagi ni. Kita nak ulas tentang taubat kepada Allah supaya Allah Ta'ala lembutkan hati pemerintah itu ketika di saat kezaliman berlaku dan sebagainya. Nanti kita akan bincang nantilah pada sesi akan datang. InsyaAllah kita akan sambung sebelum kita masuk pada isu al-imsak an takfir ahli al-qiblah. Jadi menahan diri daripada mengkafirkan ahli al-qiblat. Kita akan bincang pada kelah akan datang. Naktafi bihadzal qadar. InsyaAllah kita sambung pada kelah akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.